Selesai menang, saya cerita ringkas bagi tuan-tuan nampak ni perjalanan masa ni. Selesai menang, keluar Dajjal. Betul-betul selesai perang itu, keluar Dajjal di Asfahan atau Khurasan, Iran. Maka berlaku pula peperangan tentera Imam Mahdi dengan tentera Dajjal. Kali ini tentera Imam Mahdi berundur. Kuat, sebab tentera Dajjal kuat. Berundur satu tempat berundur. Akhirnya sampai duduk dalam satu masjid. Masjid itu ada menara putih. Di menara itulah Nabi Isa akan turun daripada langit yang kedua. Tuan-tuan, mendengar kisah ini, ada orang dalam YouTube ceramah saya tentang kisah Nabi Isa turun ni, bawah tu dia tulis, Ustaz Wadi itulah Dajjal sebenar. Sebab dia bawa cerita tak masuk akal, cerita karun. Subhanallah, saya tengok, ya Allah. Zaman ni tuan-tuan, mula muncul, bukan tahun ini tuan-tuan, sejak 8 tahun yang lalu. Dari mana mereka ambil nombor telefon saya, daripada mana apa, yang call pun ada, Ustaz tolong hentikan, kami malu dengan kawan-kawan kami yang bukan Islam ni. Ustaz cerita benda-benda karut, benda-benda tak masuk akal. Saya beriman Ustaz, tapi saya tak mau Ustaz cerita benda-benda keluar air tangan Nabi, Nabi naik buruk, terbang, naik ke langit. Apa ni Ustaz? Sampai hari ni dialah Dajjal sebenarnya. Baik, saya kata saya pula Dajjal. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Lama, kumpulan ni sudah lama. Sampai hari ni mereka masih lagi menyerang. Tapi saya tak rasa apa pun, tak ada apa pun. Kan? Dia serang macam tu je, Ustaz mengarut apa semua kan. Kemudian berundur, tak boleh bertempur dengan tentera Dajjal. Kuat. Kenapa kuat? Tu cerita Dajjal. 2 jam saja Dajjal. 2 jam yang lain sampai ke 1 tu pagi. Kita minta mana-mana pihak masjid panggil ustaz-ustaz kan, tajuk-tajuk ceramah tu. Berundur sampai di masjid itu. Semayang, dah azan, sudah iqamah, sudah berada dalam saf, Allahu Akbar, imam dah angkat takbir. Kemudian turun Nabi Isa AS. Tak saya tahu lah, Nabi Isa turun di situlah, daripada langit. Turun daripada langit. Turun secara hakikat, secara fizikal, bukan roh. Fizikal ni boleh pegang, boleh sentuh Nabi Isa. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur, Nabi Isa berkahwin, Nabi Isa mendapat anak. Pula dah lagi karut dah ni. Itulah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang tu berita gembira. Tuan-tuan pernah bayang hidup dengan seorang rasul? Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau boleh hidup dengan mana-mana Nabi yang 124,000 orang Nabi tu, boleh hidup seorang pun cukup dah. Kerana mana-mana Nabi tak pernah bercakap bohong, mana-mana Nabi tak pernah menyakitkan hati orang lain, mana-mana Nabi tak pernah meninggikan suara. Akhlak setiap Nabi adalah baik. Apatah lagi tuan-tuan, Rasul itu adalah ulul azmi, Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan boleh bayang macam mana ibadat dia. Nabi Isa akan beribadat waktu tu. Dia akan solat, puasa Ramadan, keluarkan zakat. Sama. Manusia yang boleh disentuh. Manusia. Dia turun. Kemudian yang duduk dalam masjid, yang takbir lambat sikit ni, yang kalau hari ni yang perbetulkan pelikat, yang duk cuik kawan,
Ni geng-geng belakang ni sedar Nabi Isa turun, menyedari Nabi Isa sedang berjalan turun daripada dia akan turun di menara, tuan-tuan. Menara tu berwarna putih dan masjid itu berada di timur Damsyik. Hari ini masjid itu disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Ibn Taymiyah sendiri, disebut masjid itu adalah Masjid Al-Umawi. 15 minit daripada rumah sewa saya. Saya belajar di situ bukan belajar di Jami' Umawi, belajar di Dimash waktu tu. Jalan kaki lebih kurang 15 minit ke masjid tu. Turun, kemudian habis solat, Imam Al-Mahdi memberikan pemerintahan, menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Isa ibn Maryam. Serah. Kemudian Nabi Isa pun bawa tentera keluar daripada sebuah pintu. Bila buka, di depan pintu, di depan sekali telah pun tunggu Dajjal dan juga puluhan ribu tentera dia. Bila Dajjal tengok Nabi Isa, menggeletar seluruh tubuh Dajjal, menggeletar. Lalu dia pun berlari selaju angin yang bertiup kencang. Dajjal ni laju, dia pun berlari. Daripada masjid tu di Syria, Nabi tak sebut Syria, tapi Nabi sebut masjid itu di Dimashq. Yang tu jelas Nabi sebut Dimashq, hadis sahih. Nabi Isa akan turun di masjid di Dimashq, itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal akan lari, dia bawa semua tentera dia yang hebat tadi ni. Tapi bila berjumpa dengan Nabi Isa, tentera-tentera Dajjal apabila mencium keharuman Nabi Isa, mati. Berlari semua pergi ke Palestin. Berlari sampai ke Palestin. Nabi sebut tempat mereka berlari itu. Sampai ke satu tempat yang bernama Babul Lud. Bab Al-Lud. Tuan boleh tengok dalam YouTube, tengok tempat tu. Ada, dia tulis Babul Lud. Di situlah Dajjal akan dibunuh. Tak ada perang kan? Tak ada perang Dajjal lompat terbang masuk. Tak ada. Bayang Avengers tu simpan. Kan? Tahu dah. Bayang tembak dengan mata Nabi Isa pun tepis, tak ada. Nabi Isa sampai di Babul Lud, kepung Dajjal, dia keluarkan tombak dia ataupun pedang dia, dia tusuk, mati. Betapa lemahnya Dajjal waktu tu. Kemudian habis, mati. Kemudian balik. Sebelum balik, saki-baki tentera yang berapa puluh ribu tadi ni, yang hebat-hebat, yang kuat tadi ni, kesemuanya menyorok di belakang-belakang bangunan, di belakang-belakang batu, di belakang-belakang pokok. Keseluruhan batu dan pokok tu bercakap, wahai Muslim, datang di belakang aku ada tentera, mai bunuh dia. Kecuali satu pokok sahaja. Pokok apa? Pokok Gharqad. Tengok dalam YouTube kan, kawasan-kawasan yang ditanam di negara haram Israel, Gharqad. Ada satu kawasan di Israel, saya tak ingat dah exact number tu berapa luas kawasan tu, ditanam Gharqad. Dia orang baca hadis tuan, lebih dari kita lagi. Akan dibunuh, habis kesemuanya, mati.